Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Amir bin Sa'd an abihi radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثا فأعطاني سنتين ومنعني واحدة. سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Amir bin Sa'ad, daripada bapaknya, kata dia Nabi SAW satu hari balik daripada satu kawasan tinggi. Hatta iza marra bi masjid Bani Muawiyah. Dalam perjalanan balik itu, Nabi melalui satu kawasan masjid kepunyaan Bani Muawiyah. Dakhala faraka'a fihi raka'atain. Nabi masuk dalam masjid Bani Muawiyah ni, Nabi semayang 2 rakaat. Wa sallayna ma'ahu. Kata sahabat, kami ikut semayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa da'a rabbahu tawila. Lepas semayang, Nabi doa cukup lama. Summan sarafa ilaina. Habis Nabi doa, Nabi beralih menghadap sahabat-sahabat. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda. Nabi kata, Sa'altu Rabbi salasan. Aku minta doa pada Tuhan aku 3 perkara. Fa'a'tani sintaini wa mana'ani wahidah. Nabi bagi tahu dekat sahabat, dalam 3 benda yang Nabi minta, 2 Tuhan terima, 1 tak terima. Sa'altu Rabbi an la yuhlika ummati bisanah. Yang pertama, Nabi kata aku minta dekat Tuhan supaya
umat aku tidak binasa dengan kemarau. Nabi minta supaya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tak musnah kerana kemarau. Maknanya kemarau boleh jadi, tapi tidak membawa kepada musnah semua. Fa'a'taniha, Nabi bagi tahu dekat sahabat, Allah terima doa itu. Maknanya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi jaminan kita tidak akan binasa kerana kemarau. Makna kemarau boleh jadi, tapi kemarau itu tidak membawa kepada semua orang mati. Begitu. Wa sa'altuhu an la yuhlika ummati bil gharq. Nabi kata, aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya umat aku tidak mati kerana banjir besar yang menenggelami mereka. Fa'a'taniha, Nabi kata Tuhan terima. Maknanya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan binasa dengan banjir besar. Maknanya banjir boleh jadi, tapi tidak sampai ke tahap membinasakan semua kita. Wa sa'altuhu an la yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Aku minta supaya umat aku tidak saling menyakiti di antara satu sama lain. Aku minta kepada Allah supaya umat aku ni tak bergaduh. Aku minta kepada Allah supaya umat aku ni tak berperang, tidak berbunuh-bunuh di antara sesama Islam. Famana'aniha, yang tu Tuhan tak terima. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang pertama, hadis ini nak cerita dekat kita tentang masjid ni banyak. Kalau di Madinah tu keliling keliling Masjid Nabawi tu masjid. Masjid yang diceritakan dalam hadis ni dia kata Masjid Bani Muawiyah. Ataupun hari ini lebih dikenali dengan nama Masjid Ijabah. Kita pergi Mekah, kita pergi Madinah, masa ziarah di Madinah tu mesti lalu, tapi tak singgah. Masjid ni selalu mutawif ataupun muzawir, orang yang jadi tour guide kita, dia nanti habang aja. Tuan-tuan, dia kata tengok balik kanan. Ini dia panggil Masjid Ijabah. Dekat tu ya dia habang. Pasal baik laju. Dia tak ada nak cerita yang kata Masjid Ijabah tu apa. Dia tak ada nak cerita. Pasal apa? Pasal lagi nak habang masjid lain pula. Tidak ada satu travel agent yang berhenti di Masjid Ijabah ni. Tak ada yang berhenti. Semua lalu habang. Masjid Ijabah ini dulu dipanggil Masjid Bani Muawiyah. Pasal apa? Pasal di situ perkampungan Bani Umayyah. Geng Bani Umayyah yang diketuai oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ini, itu kampung mereka. Di kawasan Masjid Al-Ijabah itu, di situ perkampungan Bani Umayyah. Ataupun disebut Bani Muawiyah. Kampung mereka. Kerana mereka duduk di kampung tu, mereka buat satu masjid. Kita nak kena faham yang kata di negeri Arab ni dia tak ada surau. Dia semua masjid. Di Malaysia saja yang ada surau, tambah lagi satu menaksah. Kan? Kita ni. Menaksah tu daripada madrasah. Jadi dijadikan tempat semayang dan tempat mengaji-mengaji agama, kelas orang perempuan dan sebagainya, madrasah. Jadi orang Melayu dia nak sebut madrasah itu terlalu kearaban, maka dia sebut menaksah. Bagi orang Arab, walau kecil, walau besar, walau buat jemaat, walau tidak buat jemaat, kalau tempat tu tempat semayang, tempat sujud, maka dia panggil masjid. Masjid makna dia tempat sujud. Begitu. So Masjid Al-Ijabah yang kita duk cerita, Nabi SAW balik daripada satu kawasan Al-Aliyah. Dia kata Al-Aliyah ni kawasan tanah tinggi. Ala atas, Ali tinggi. Aliyah kawasan tanah tinggi. Nabi balik daripada sana, Nabi lalu di kawasan Bani Muawiyah ni, Bani Umayyah punya kampung ni, di situ ada masjid.
Nabi singgah di masjid tu, Nabi masuk dan Nabi semayang 2 rakaat. Bila Nabi semayang, sahabat ikut semayang sama dengan Nabi. Sekaligus, hadis ini menjadi dalil bahawa sembahyang sunat boleh berimam. Ni cara ulama dia nak istimbat hukum daripada hadis. Bila cerita satu sahabat Nabi yang bernama Itban bin Malik. Dia ni mata kelabu, nak pergi masjid-masjid jauh. Dan akhirnya dia berasa dia menjadi satu susah kepada dia nak pergi semayang di masjid. Dia minta Nabi mai rumah dia. Dia minta Nabi semayang di satu tempat di rumah dia. Dan dia nak jadikan tempat Nabi semayang itu sebagai musalla dia. Bila Nabi pergi tunaikan hajat dia, Nabi pergi semayang di tempat yang dia kehendaki. Masa Nabi semayang tu, sahabat ikut sembahyang. Maka sembahyang itu sembahyang sunat. Jadi bila Nabi sembahyang, sahabat ikut Nabi sembahyang, sembahyang sunat itu berimam. Maka dia menjadi dalil bahawa sembahyang sunat boleh berimam. Itu cara mengambil hukum. Nabi SAW balik daripada kawasan Tanah Tinggi, singgah di Masjid Bani Umayyah ataupun Masjid Bani Muawiyah ataupun hari ini dipanggil Masjid Ijabah. Masjid Ijabah diletak nama tu sempena doa Nabi tadi. Bila Nabi minta, Allah mustajabkan 2 daripada 3 doa Nabi. Maka dipanggil masjid itu Masjid Ijabah. Masjid yang Allah mustajabkan 2 doa Nabi. Jarak dia kalau kita pergi Masjid Nabawi hari ini, dia duduk arah timur laut. Kita menghadap kiblat Masjid Nabawi, dia arah timur laut. Lebih kurang dalam 600 meter. Daripada Masjid Nabawi. 600 meter dekatlah. Dekat. Dan dia masjid. Bila Nabi SAW singgah dan semayang di situ, lepas semayang tu, dia kata, wada'a rabbahu tawilan. Nabi minta doa lama. Padahal minta 3 benda aja. Tapi Nabi minta tu lama. Syarah hadis ni bagi tahu, dia kata apa? Nak tunjuk kata 3 benda yang Nabi minta itu sangat penting. Ke kita pun bila kita ada satu hajat besar dengan Allah, disunatkan bila kita minta satu-satu benda tu repeat 3 kali. Kita kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Misalnya kita repeat yang tu 3 kali. Mengulangkan doa berkali-kali itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selain daripada Masjid Bani Muawiyah ataupun Bani Umayyah atau Masjid Ijabah ni ada lagi Masjid Jum'ah. Ada satu lagi kalau kita sampai di Masjid Quba, kawan-kawan kita yang nak pergi umrah dalam masa terdekat ni, dia sampai di Masjid Quba, utara Masjid Quba. Arah utara Masjid Quba lebih kurang dalam 1 kilometer, lebih kurang dalam 900 meter. 1 kilometer lebih kurang, ada satu dia panggil Masjid Jum'ah, dia panggil. Pasal apa? Pasal apabila turun perintah sembahyang jemaat, disitulah sembahyang jemaat yang pertama diimamkan oleh Nabi. Maka dinamakan masjid itu Masjid Jum'ah. Kalau di Masjid Nabawi itu sendiri, arah ke utara Masjid Nabawi itu sendiri, lebih kurang 1 kilometer ke depan utara Masjid Nabawi itu, dia ada pula satu dia panggil Masjid Sajdah. Masjid Sajdah ataupun disebut juga di sana dia kata Masjid Syukur, apa panggil. Pasal apa? Pasal di masjid itulah turun yang kita duk dengar dalam khutbah kedua, khatib dalam khutbah kedua dia nanti baca satu hadis. Dia kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha ashra. Siapa yang selawat dekat aku, maknanya dekat Nabi sekali, Allah akan doakan selamat kepada dia 10 kali. Hadis tu diberitahu oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Sajdah ni. Jibril turun mai, Jibril bagi tahu dekat Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, Allah suruh bagi tahu, siapa juga yang ucap selawat kepadamu sekali, Allah akan doakan keselamatan kepada orang tu
10 kali. Nabi bila dengar macam tu, Nabi sujud syukur. Maka dipanggil tempat tu, dijadikan masjid di situ, dinamakan masjid tu Masjid Sajdah. Ambil sempena Nabi sujud syukur atas anugerah Allah bagi dekat dia. Ini pun serupa, masjid yang menerima nasib yang sama, bila lalu tak singgah. Baik nanti lalu saja, mutawif nanti kata, ini Masjid Sajdah tuan-tuan, tengok ulik kiri ni, Masjid Sajdah, lepas. Dan dia pun tak ada nak abang, pasal dia nak abang masjid lain pula. Pasal nak lalu Masjid Qiblatain pula, Qiblatain dengan cerita dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW berdoa panjang. Kerana nak minta 3 benda saja, tapi doa Nabi sangat panjang. Doa adalah satu benda yang sangat penting dalam hidup kita. Bukan kata bila kita sihat, kita tak perlu berdoa. Bukan makna apabila kita murah rezeki, duit ada, kita tak perlu berdoa. Bukan kata kita bila Tuhan bagi dekat kita otak cerdik, mengaji sampai peringkat PhD, dah ada highest degree dekat kita, maka kita tidak perlu lagi berdoa. Dah. Seumur hidup kita, lagi tak pejam mata mati, kita kena berdoa. Hidup kita dia plus minus. Ada benda Tuhan bagi, ada benda Tuhan tak bagi. Hak Tuhan tak bagi, kita nak kena minta. Hak Tuhan bagi pun, kita nak minta dikekalkan hak dia bagi. Mak doa ni lagi tak mati, kita kena doa. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Suhaib radhiyallahu anhu, dia kata, Sa'ala Qatadah Anasan, Ayu da'watin kana yad'u biha Nabi sallallahu alaihi wasallam akthar? Qala Anas, kana aktharu da'wati yad'u biha yaqulu Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Qala wa kana Anas idza arada an yad'uwa bid'awah da'a biha. فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيها. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Suhaib radhiyallahu anhu. Dia kata satu orang sudah tanya Anas, Qatadah sudah tanya Anas bin Malik. Qatadah kata, ayu da'watin kana yad'u biha Nabi sallallahu alaihi wasallam akthar? Qatadah tanya Anas, pasal Anas ni tuan-tuan 10 tahun dia jadi khadam Nabi. 10 tahun dia hidup rapat dengan Nabi. Almost apa benda yang Nabi buat, Anas tahu, bahkan Anas merekodkan benda tu. Maka dia di antara sahabat, selain daripada Abu Hurairah, Anas bin Malik, cukup banyak riwayat hadis. Maka dia sesuai menjadi tempat reference kepada umat Islam pada masa itu. Nabi dah tak ada, di antara orang yang perlu dijadikan reference ialah Anas bin Malik. Qatadah tanya dia, ayu da'watin kana yad'u biha Nabi sallallahu alaihi wasallam akthar? Qatadah kata, dalam banyak-banyak doa, doa apa yang Nabi banyak minta bila Nabi berdoa? Qala Anas, kana aktharu da'watin yad'u biha Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Anas kata satu doa yang familiar dengan Nabi ini, yang menjadi amalan Nabi, yang Nabi kira without fail Nabi akan sebut doa ni, ialah apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Bahkan ini menjadi doa yang diamalkan oleh Imam Malik, Imam mazhab Maliki yang merupakan mufti Madinah. Dia tak ada minta macam-macam cerita panjang-panjang. Dia kira Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Pasal apa? Pasal Imam Malik kata ini doa jami' mani'. Dia kata ini doa yang padat.
Minta Rabbana atina fid dunya hasanah. Bagilah kami atas dunia ni dapat kebaikan. Apa benda atas dunia? Panjang umur, sehat, murah rezeki. Semua ni dunia. Hak dunia ni minta baik semua. Dia himpun sekali dalam satu doa. Wa fil akhirati hasanah. Minta akhirat esok baik semua. Akhirat ni apa dia? Daripada start nyawa terbit keluar, itu akhirat. Minta dalam kubur selamat, minta dalam kubur dimudahkan menjawab soalan munkar dan nakir, minta esok bangkit di padang mahsyar esok okey, minta di mahsyar esok masa timbang amalan kita cantik. Itu semua akhirat. Wa fil akhirati hasanah. Hal akhirat ni semua minta baik. Wa qina azaban nar. Kemuncak dia neraka tak mah. Maka Imam Malik kata apa? Ini doa jami' mani'. Ini doa yang menghimpun semua yang kita nak minta. Imam Malik kata, inilah doa aku paling suka. Malam ni kita jumpa hadis, Anas kata apa? Nabi SAW, ini doa paling banyak telinga aku dengar Nabi baca. Tak payah kita pergi doa hafal macam-macam nak tunjuk champion. Kita doa panjang, tak payah tuan. Ini doa orang cerdik. Sikit tapi membawa makna yang luas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata rawi hadis ni, dia kata wa kana Anas iza arada an yad'uwa bid'awah. Dia kata Anas bin Malik sendiri, ni yang khadam Nabi ni, Anas bin Malik sendiri, kalau dia nak minta doa untuk diri dia, dia akan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bahkan kata rawi hadis ni, kata periwayat hadis ni, fa iza arada an yad'uwa bidu'ain. Apabila Anas nak doa untuk orang lain, orang panggil pergi di rumah baca doa, orang minta tolong doa anak dia, nak doa untuk orang lain pun, da'a biha fihi. Kata rawi hadis ni, Anas akan baca doa ini. Tak komen kita. Kalau kita baca doa ni, tak baca panjang-panjang, tak komen kita. Pasal apa? Ini doa yang selalu dibaca oleh Nabi. Bahkan ini doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Imam Malik, Imam Hadis yang menjadi mufti Madinah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam bab doa juga, dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata dia anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil. Qila ya Rasulullah man isti'jal? قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء أو كما قال. حديث صحيح رواية إمام مسلم. Abu Hurairah kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yada' bil ithmi. Nabi kata apa? Sentiasalah doa manusia itu diterima oleh Allah selagi mana dia tidak minta doa-doa ini. Kita minta dekat Tuhan ni, Tuhan akan makbul. It's a matter of time. Cepat atau lambat. Sooner or later. Kita minta, Tuhan akan bagi. Dia nak bagi cepat atau dia nak tunggu. Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang Tuhan tak bagi kat kita cepat apa hak kita minta. Sebab Tuhan tahu. Kalau kita dapat cepat, kita boleh lupa ke dia. Maka Tuhan hold dulu. Tunggu 5 tahun baru dia bagi. Ketika itu kita dah ready untuk terima benda tu. Tuhan lebih tahu apa yang baik untuk kita. Jangan buruk sangka dengan dia. Kita sakit, anak kita sakit. Kita nak minta baik. Allah tangguh tak bagi baik. Kadang-kadang tangguh tak bagi baik itu ada kebaikan yang kita tak nampak. Tapi Allah tahu kebaikan dia. Kadang-kadang dia tak bagi baik. Dia bagi mati anak kita ni. Dia bagi mati orang hak sakit ni. Kita jangan marah ke dia. Sebaliknya Allah lebih tahu bahawa mati itu lebih sesuai untuk dia ni. Kalau dia hidup pun mungkin satu hari membawa fitnah kepada mak bapak dia. Apa pun orang putih kata God knows well. Allah lebih tahu tentang semua benda. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Nabi kata mintalah doa kepada Allah. Allah sentiasa akan makbulkan doa itu malam yad'u bi ismin. Selagi mana hang tidak minta benda dosa. Minta benda dosa. Minta, ya Allah, aku nak pergi rompak bank ni, permudahkan urusan aku. Itu benda dosa. Ada orang minta, dia nak buat benda tak elok, dia minta Tuhan tolong dia. Itu yad'u bi ismin. Minta benda dosa. Yang ni Nabi kata jangan duk buat. Au qati'ati rahimin, ataupun minta doa dalam hal yang menyangkut tentang nak putus silaturahim. Minta, ya Allah, ya Tuhan, aku minta lah, aku tak mau nak berjeremuh, nak bertembung dengan abang aku ni. Itu memutuskan silaturahim. Kita ada sikit clash dengan dia, minta dekat Tuhan, minta, ya Allah, minta tolong, jangan bagi aku tersampak dengan abang aku ni, aku tak suka dia. Itu doa memutuskan silaturahim. Nabi kata jangan minta dekat Tuhan. Malam yasta'jil. Dan yang ketiga, jangan sampai hang jadi orang yang berdoa tapi tergesa-gesa. Yasta'jil. Kan dalam hadis lain Nabi kata al-ijlatu minasyaitan wat-ta'anni minallah. Ijlah, kelang kabut, nak cepat, nak, ini syaitan punya kerja. Nabi kata wat-ta'anni minallah, tapi tenang, tenteram, slow and steady, itu daripada Allah. Minta doa tak mau, minta semua nak cepat. Minta, ya Allah, nak result dia nak cepat. Kalau lambat nak marah Tuhan. Nabi kita tak mau macam tu bila berdoa. Bila Nabi sebut lagu tu, sahabat jadi tak apa clear. Sahabat kata, ya Rasulullah, man isti'jal. Sahabat kata, yang kata tergesa-gesa, yang kata nak cepat, apa maksudnya itu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibu li. Nabi kata contoh, satu orang dia merongot. Qad da'autu, aku minta ni dah berapa kali minta dah, dia kata. Tuhan tak mau nak bagi-bagi lagi. Ini orang isti'jal. Ini orang kalut, nak cepat. Jadi ustaz ni saya nak tanya satu soalan ni. Ni saya duk minta ni ustaz. Saya ingat saya setahun dah ni saya duk minta ni. Apa benda ni sampai tak ada jawapan ni? Nada tu nada marah. Persoalannya hang marah siapa? Hang marah ustaz ke? Hang marah Allah ke? Maka bila sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, yang kata al-isti'jal, yang kata kalut, kelam kabut, gopoh, nak cepat ni apa dia? Nabi kata contohnya, satu orang, yaqul, dia berkata, qad da'autu, aku minta, apa kali dah aku minta, falam ara yastajibu li. Aku tak nampak Tuhan nak approve permintaan aku. Tuhan nak luluskan permintaan aku. Fayastahsiru inda dhalik, maka dia give up. Dia putus asa. Dia tak mau dah berdoa. Wa yada'ud du'a, dan dia tinggal doa. Dia tak mau lagi dah doa. Dia kata ni semua karut. Dia kata hang buat kerja, hang dapat hasil dia. Doa-doa ni semua karut. Aku dah minta apa lama dah tak ada. Betul-betul dia kata kita mau buat kerja. Ya, buat kerja Tuhan ti bagi. Tak payah doa. Dia dah main satu macam punya pendirian. Nabi kata tak mau macam ni. Dalam sebuah hadis lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasu da'awatin yustajabu lahun. La syakka fihin, da'watul mazlum, wa da'watul musafir, wa da'watul walid li waladih. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ada 3 doa yang memang mustajab di sisi Tuhan. La syakka fihinna. Nabi kata tidak syak. No doubt. Ini doa Tuhan akan bagi. Cuma cepat atau lambat. Apa dia? Da'watul mazlum. Satu orang kena zalim. Angkat tangan minta doa. Tuhan akan bagi. Satu hari orang yang buat zalim dia kena. Bila? Tuhan tahu bila. Yang kedua, wa da'watul musafir. Orang yang dalam musafir. Dia dalam perjalanan, lebih-lebih lagi perjalanan nak pergi buat ibadat. Kalau dia angkat tangan minta, Tuhan dengar. Wa da'watul walid li waladih. Doa ibu bapa kepada anak.
Mak pak kalau angkat tangan minta, senang Tuhan bagi. Itu sebab orang kata, lagi ada mak, lagi ada pak, minta mereka doakan kita. Pasal apa? Tak ada dua orang ni, habis. Peluang untuk nak dapat satu daripada peluang mustajab doa sudah habis. Satu. Dalam sebuah hadis riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala khadamikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu min Allah tabaraka wa ta'ala sa'ata nailin fiha 'ata fayastajiba lakum atau kama qala, hadis sahih riwayat Abu Daud. Jabir kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata la tad'u ala anfusikum. Arab ni bila dia guna ala dalam ayat, konteks ayat yang macam ni, maksudnya tak elok. Kalau dia guna li anfusikum, itu elok. Kalau ala anfusikum, dia nak jadi tak elok. Maksud dia apa? La tad'u ala anfusikum. Jangan kamu doa kecelakaan pada diri kamu. Dia kena satu sakit, dia fed up dengan sakit dia dah putus asa, dia rasa dia dah memang tak ada hope untuk nak boleh sihat dan hidup. Dia minta, Ya Allah, bagi mampu bang aku senang. Tu dia main cakap uduh. Dia kata, Ya Allah, dia kata kalau nak bagi hidup duk sakit macam ni, bagi aku mampu bang senang. Itu doa apa? Ala anfusikum. Minta doa pelingkup diri sendiri. Nabi kata jangan macam tu. Wala tad'u ala auladikum, dan jangan kamu doa tak elok ke anak-anak kamu. Marah ke anak. Marah ke anak ni kata, penat ni mak beranak kat hamba ni. Dia kata, penat. Dia kata, tapi mampus lagi bagus. Ni, mulut tak elok ni. Doa tu, Nabi kata jangan. Marah macam mana pun jangan terbit benda tu daripada mulut. Wala tad'u ala khadamikum, dan jangan kamu doa kebinasaan kepada khadam, kepada orang kerja kamu. Marah orang gaji di rumah ni keluar cakap bukan-bukan daripada mulut. Nabi kata jangan macam tu. Wala tad'u ala amwalikum, dan jangan kamu doa kebinasaan kepada harta benda kamu. Kereta duk elok-elok, tetapi mampu enjin tang mana tu, turun terajang kereta tu sekali dengan kata, jangan. Nabi pernah berlaku di depan Nabi SAW, satu perempuan naik unta dia duk buat berjalan slow. Duk buat berjalan slow. Dia maki hamun unta dia. Bukan dia maki hamun orang, dia maki hamun unta yang menjadi kenderaan dia. Nabi kata, siapa ni yang duk bunyi bising-bising? Dia abang perempuan sekian-sekian. Nabi kata, pergi suruh dia turun, buat turun semua barang dia daripada unta tu, lepas unta tu. Sahabat tanya, pasal apa? Nabi kata, tak ada guna unta tu, kerana dia sudah kena maki hamun dengan tuan dia. Dan unta tu, kata dalam hadis tu, dilihat merayau-rayau, tak tahu nak pergi ke mana selepas daripada itu. Islam ni sampai ke situ dia jaga. Bukan kata maki orang itu salah. Menatang kenderaan pun dilarang, kita sumpah seranah dia. Pasal apa? Nabi kata, la tuwafiqu minallahi tabaraka wa ta'ala sa'atan nailin fiha 'ata. Nabi kata, takut masa hampa duk bercakap tak elok tu, duk doa kebinasaan yang disebutkan tadi, doa binasa diri sendiri, doa binasa anak-anak, doa binasa khadam, doa binasa harta benda ni semua. Takut Nabi kata, masa hampa sebut tu muafaqah dengan saat mustajab doa. Nabi kata. Sebab time Tuhan nak mustajab doa ni hanya Tuhan yang tahu. Sebab kita disuruh repeat, ulang berdoa. Pasal apa? Pasal tak tahu bila nak dapat time mustajab tu. Kalau hari Jumaat, dia ada saat mustajabah. Saat yang mustajab doa. Nabi kata apa? Nabi buat tangan, buat jari lagu tu. Nabi kata masa dia banyak ni aja, saat aja. Bila? Wallahu a'lam. Ulama hadis teka, tang tu teka, tang ni teka. Tapi exact time dia bila? Allah yang mengetahui. Bila duk bercakap tak elok dan sebagainya ni, takut. Time dia pergi duk sumpah seranah anak tu, time tu pergi kena mustajab doa. Jahannam budak tu, tak jadi manusia dia.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis lain daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, dia kata annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iza da'a ar-rajul li akhihi bi zahril ghaib qalat al-malaikatu amin wa laka bimithli atau kama qala. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Abu Darda kata dia dengar Nabi SAW bersabda. Nabi kata, iza da'ar rajul li akhihi bi zahril ghaib. Apabila satu orang doa dekat kawan dia tanpa pengetahuan kawan dia. Dia ada satu kawan dia suka dekat kawan ni. Dia ada satu sahabat ni baik dekat dengan dia. Dia ada satu kawan yang dekat di hati dia. Saja-saja dia bangkit sembahyang tahajud malam, dia angkat tangan minta, ya Allah, ya Tuhanku, murahkanlah rezeki kawan aku ni. Dia doa tu bi zahril ghaib, belakang kawan tu. Maknanya apa? Doa dia ikhlas. Kalau kita cakap depan-depan ni belum tahu. Ikhlas ke, saja nak jack ke, saja nak ambil hati, tak tahu. Tapi bila belakang ni minta, ini ikhlas. Nabi kata barang siapa doa dekat kawan dia bi zahril ghaib, di belakang kawan tu tak tahu pun, dia duk minta bagi kesihatan, dia minta bagi murah rezeki, dia minta segala yang baik, dia minta Allah bagi dekat kawan tu. Qalat al malaikah. Nabi kata apa? Malaikat pada ketika itu kata amin. Pasal apa? Pasal meraihkan keikhlasan dia ni. Dia sebut, ya Allah, murahkanlah rezeki kawan aku ni. Malaikat kata amin. Perkenankanlah walaka bimithli. Dan kepada hang yang berdoa juga, mudah-mudahan hang dapat benda tu. Kita minta kawan kita dengan ikhlas supaya Allah bagi dia sihat. Kita juga akan didoakan kesihatan. Kita minta dekat kawan kita ikhlas, minta supaya dia murah rezeki. Kita juga akan dapat murah rezeki. Kata Nabi SAW. Bahkan dalam sebuah hadis cerita tentang doa dalam sembahyang mayat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a." Atau kama qala, hadis riwayat Imam Abu Daud. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallaitum 'alal mayyit," apabila hampa sembahyang kepada mana-mana mayat, fa akhlisu lahu ad-du'a. Nabi kata, ikhlaskanlah doa kepada dia. Itu penting bila ada kematian yang sembahyang ni adik-beradik dengan kawan-kawan. Penting. Berbanding dengan kita panggil jemput orang bayar duit suruh sembahyang. Tak berapa cantik. Adik-beradik, kawan-kawan, jiran tetangga. Ada kematian, ini orang pergi sembahyang. Mereka kenal kita. Mereka baik dengan kita. Mereka nak kebaikan untuk kita. Kalau mereka ni sembahyang mayat kita, hak mereka minta tu sampai ke hati. Allahumma ghafir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu. Dia minta tu, dia bermaksud dengan minta dia. Berbanding dengan hak mayat tak tahu daripada mana, dia pun tak tahu mayat laki-laki ke perempuan, dia tak tahu siapa yang mati ni, dia tak tahu. Yang dia tahu orang panggil dia mayat sembahyang mayat. Keikhlasan itu lain berbanding dengan yang Nabi SAW sebut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian Nabi SAW dalam bab doa ni begitu sekali. Dan Nabi minta di Masjid Bani Umayyah ataupun Bani Muawiyah ataupun Masjid Ijabah ini, Nabi minta 3 benda. 3 sahaja tapi panjang, lama masa yang Nabi ambil, menunjuk kata penting 3 benda yang diminta oleh Nabi SAW ini. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 4. Muka surat 39. Bawah sana dia kata bab ma jaa fi salatil istisqa, iaitu bab yang datang pada menyatakan sembahyang minta hujan. Ini nak cerita kata kemarau boleh jadi, tetapi bukan kemarau yang membinasakan kita. Tapi kemarau boleh jadi. Bila berlaku kemarau, Islam ajak satu jalan keluar.
daripada kemarau yang menimpa tu. Apa dia? Sembahyang minta hujan ataupun dipanggil salat al-istisqa. Baik, dia kata itu bab yang datang pada menyatakan sembahyang minta hujan turun daripada langit, daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kata sembahyang istisqa, minta Tuhan turunkan hujan yang dah lama tak turun. Saya kita akan tahu pasal apa kalau di Mekah, di negara Arab ni, bila hujan turun, mereka keluar gencok. Mereka keluar pergi bergencok. Kalau kita duduk di Mekah kan, ni macam lah dah start panas dah ni. Lah dah start panas, dia duduk main 35 ke atas dah lah ni. 35 darjah Celsius, 36, 38, dia buat latah, dia pergi 40 ni. Dia nak main bulan 6, bulan 7, bulan 8, kemuncak panas. Pasal itu time kurma nak masak. Bila dia main time macam tu, darjah Celsius ni sudah melepasi 40 dan sebagainya. Kalau hujan turun, memang rasa rahmat dia. Bila turun hujan di ketika panas macam tu, orang Arab ni, dia keluar pergi di dataran tawaf tu, dia macam menari kita duk tengok ni. Oi, kata puak ni cukup seronok dengan hujan. Pasal apa? Pasal mereka neri panas. Bila main hujan, mereka rasa hujan itu rahmat Tuhan. Nanti saat kita nanti jumpa insya-Allah cerita ni pasal apa bila hujan turun dia pergi jadi lagu tu dekat tu Arab ni pasal apa. Dan kita nanti tengok Nabi SAW sendiri bila hujan turun Nabi buat apa. Ni nak abang kata nikmat air tu di negeri yang susah air. Kita sini tak apa rasa sangat. Pokok hujan main masuk dalam rumah tutup pintu tu apa semua tarik selimut je dah. Pasal apa? Kita air jenuh. Kita tak ada masalah dengan air ni. Pagi-pagi bangkit gosok gigi pun, ayak buka beru ni, gigi dah gosok, ayak dah buka tu. Biasa dah macam tu. Buka, derai ayak dah gosok gigi. Tutuplah dulu, gosok habis lagi. Nak kumuk buka lah. Tapi tak. Pasal apa? Biasa dengan mewah ayak. Beza kita dengan mereka macam tu. Ketahuilah saudaraku, bahawasanya minta pada Allah Subhanahu wa taala turun hujan itu dengan sembahyang dan doa. Ini dalam bab sembahyang istisqa ni, dia ada beberapa jenis. Ada yang kata istisqa ni padan dengan doa saja. Ada yang kata istisqa ni package dia sembahyang dan doa. Ada yang kata sembahyang istisqa ni package dia sembahyang dan khutbah dan doa. Saya kita nanti jumpa cerita dia. Hadis dia an Abdullah ibni Zaid al-Mazini radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja bin nas yastasqi. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abdullah bin Zaid al-Mazani. Bahawasanya Nabi SAW keluar ia dengan sekalian orang ke tempat yang bernama musalla. Dia panggil begitu. Di negeri Arab, bila tempat tu tidak ada bangunan, tidak ada, dia panggil musalla. Pergi di padang, semayang di padang. Padang itu dia panggil musalla. Bila ada bangunan, ada ruang semayang, buh kapet pula macam kita ni, dia tak panggil musalla dah. Dia panggil masjid. Itu, beza dia di situ. Nabi SAW keluar pergi satu tempat yang dipanggil musalla. Musalla tempat semayang. Iaitu tempat luas sebagaimana padang. Dia kata, dalam Islam tuan-tuan, satu semayang apa yang bagus buat di padang? Semayang raya. Bagus di padang. Dan yang kedua semayang apa? Semayang istisqa, minta hujan. Bagus di padang. Dia kata. Keluar pergi dia dengan beramai-ramai nak minta supaya turun hujan. Kiranya dituangkan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka itu hujan. Nabi pimpin jemaah sahabat ni keluar pergi di padang nak semayang, nak minta hujan turun. Begitu. Sambung hadis tu dia kata fasalla bihim raka'ataini jahara bil qira'ati fihima. Maka sembahyang Nabi SAW dengan mereka itu 2 rakaat. Nyaring Nabi dengan bacaannya pada 2 rakaat itu. Semayang istisqa ni, semayang di padang dan semayang itu bacaannya kuat. Baca nyaring. Wa hawwala ridaahu wa rafa'a yadayhi wastasqa wastaqbala al-qiblah. Maka sembahyang Nabi SAW dengan mereka itu dengan sembahyang 2 rakaat dan memaling Nabi akan selendangnya. Nabi terbalikkan selendang dia.
Nabi terbalikkan selendangnya. Rida ni kan macam tuan-tuan duk tengok setengah alim-alim ulama apa nama macam duk terkenal di Malaysia ni apa Al-Fadhil Syekh Nuruddin Al-Marbu Al-Makki apa kan, Syekh Nuruddin ni, Al-Banjari ni, dia selalu bawa ni macam sahabat kita Zul Buah Tebau ni. Ini dia panggil rida. Rida itu di antara pakaian Nabi SAW. Dia sebai atas bau ni satu kain. So, bila nak semayang, dia boleh semayang di mana-mana. Rida itu jadi sejadah untuk semayang. Maka bagus. Itu sunnah Nabi SAW. Kalau banyak duk main Malaysia ni, ulama-ulama Hadrami ni, yang main daripada Hadramaut, dia panggil Habaib, Habib apa semua kan banyak duk main. Hari tu dia panggil Dewan Millennium. Hari tu kan tak lagi ke apa kan. Dewan Millennium ni Alok Stang lagi aktif. Sebelah apa nama Selangor lah ni banyak duk masuk geng-geng Habaib ni yang kata kononnya mereka ini daripada keturunan Nabi SAW dan sebagainya. Kan? So, mereka ni kalau kita tengok dalam gambar, tengok dalam internet pun boleh tengok, mereka nanti main satu pattern macam tu aja dengan serban dia balut telinga sekerat, dia nanti bubuh rida atas bawah. Ini cerita dia. Nabi SAW ketika Nabi sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan, masa khutbah Nabi tu, masa Nabi tengah khutbah tu, Nabi beralih menghadap kiblat. Kan khatib bila khutbah dia membelakangkan kiblat. Kita yang duk menghadap kiblat, dia duk menghadap kita. Bila mai tang tu, Nabi beralih menghadap kiblat, dia kalih kain rida yang duk ada atas bau dia kalih. Dan Nabi doa, di dalam doa Nabi itu, di antaranya Nabi terbalik tapak tangan dia. Maka cerita terbalik tapak tangan ni menjadi perbahasan hangat di kalangan ulama. Adakah terbalik tangan ketika doa ini terpakai dalam semua keadaan, ataupun terbalik tangan itu hanya dalam sembahyang, dalam solat istisqa sahaja? Itu perbincangan dia panjang. Pasal apa dia jadi panjang? Pasal ada dua hadis yang nampak belaga. Satu hadis riwayat daripada Malik bin Yasar As-Sakuni. Dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza sa'altumullah fas'aluhu bi butuni akuffikum wa la tas'aluhu bi zuhuriha, atau kama qala, hadis riwayat Imam Abu Daud. Dan ini tak ada dalam kitab, ini saya ambil daripada lain. Kata Malik bin Yasar As-Sakuni, dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata, iza sa'altumullah, apabila kamu doa, minta sesuatu dengan Allah, fas'aluhu bi butuni akuffikum, maka mintalah dengan perut tapak tangan kamu. Hadis tu very clear. Bila hampa ada benda nak minta dengan Tuhan, mintalah dengan butun. Butun, tuan-tuan, dalam bahasa Arab, batnun, maksudnya perut. Butun akuffikum, perut tapak tangan. Maksudnya tangan duk tadah macam tu. Minta macam tu kalau nak minta dekat Tuhan. Wala tas'aluhu bi zuhuriha. Jangan minta dengan terbalik tangan. Hadis itu hadis sahih. Dengan kerana adanya hadis yang seperti ini, maka dia timbul perbahasan di kalangan ulama ni. Kalau di Saudi, dia ada lajnah, Ad-Daimah lil Buhus Al-Ilmiyah wal Ifta di Saudi ni. Ulama-ulama Saudi berdasarkan hadis tadi ni, dia kata kalau terbalik tangan dalam doa, itu amalan menyalahi sunnah, dia kata. Dan terbalik tangan ni hanya berlaku dalam sembahyang istisqa sahaja. Dalam sembahyang minta hujan sahaja. Pasal apa? Pasal terbalik itu bukan tapak tangan sahaja. Kain rida pun terbalik sekali. Bahkan Nabi pun beralih. Daripada duk menghadap makmum, beralih. Nak tunjuk kata terbalik itu. Dan dalam syarah hadis tu dia beritahu apa? Terbaliknya semua-semua benda ni di dalam khutbah sembahyang istisqa ni sebagai satu simbolik. Nak tunjuk kata kita menyesal di depan Allah atas dosa-dosa yang kita buat, yang kerana dosa itu Allah buat mai bala kemarau ni. Itu ceritanya.
Maka yang kata Lujnah Ad-Daimah lil Buhus Al-Ilmiyah wal Ifta' Saudi, dia memutuskan terbalik tangan ni hanya berlaku dalam istisqa sahaja, tidak boleh apply dalam semua keadaan. Itu hujah dia. Kita ambil faham. Dan dia kata lagi, dia kata kalau sekiranya doa tolak bala kita semua nak kena terbalik, dia kata pasal apa di dalam doa doa qunut, dia mai tang doa nak minta apa tu? Bahagian mana yang dia sebut Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wasyarri ma qadait. Mai bahagian tu itu doa minta jauh daripada kejahatan. Pasal apa mai tang tu wasyarri ma qadait, pasal apa tak terbalik tangan? Dia kata itu doa nak minta jauh daripada kejahatan. Sedangkan kita duk tadah juga. Itu hujah golongan yang mengatakan terbalik tapak tangan ini hanya berlaku di dalam sembahyang istisqa sahaja. Itu hujah dia. Kita just dengar begitu keadaan dia. Tapi di sana dia mai pula satu hadis riwayat daripada Anas bin Malik. Dia kata raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u hakaza, yakni bi batini kaffaihi wa zahirihima. Itu pun hadis riwayat Abu Daud dan sahih. Apa dia pula? Kata Anas bin Malik, aku tengok Nabi SAW yad'u hakaza. Nabi berdoa macam ni. Dia kata dia tunjuk. Bi batini kaffaihi. Dengan perut tapak tangan naik ke atas. Wa zahirihima. Dan ada pernah aku tengok Nabi berdoa terbalik tangan macam tu. Itu hadis riwayat Anas bin Malik. Dan dia juga hadis yang sahih. Berdasarkan hadis yang kedua ni pula, ulama Mesir ada seorang nama Syekh Atiyah Sakhar. Dia kata boleh. Bila mai tang minta dijauhi bala, boleh diterbalikkan tangan. Pasal hadis ini, dia kata. Dan yang sependapat juga dengan dia, ulama-ulama dulu, ialah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia di dalam kitab Fathul Bari, dia beritahu, kata boleh. Dan juga Imam Nawawi, mazhab Syafi'i, juga kata boleh. Bila kita dengar benda ni, kita tahu, kata itu soal khilaf. Itu soal khilaf. Kalau dia nak tadah pun, tidak jadi salah, hadisnya kuat. Kalau mereka tolak bala, dia nak kalih, juga boleh. Tidak boleh kata salah. Kerana benda ni bukan sahaja diperselisihkan oleh bawah-bawah ni. Sampai hak besar-besar pun berselisih tentang soal ini. So, benda ini khilaf. Ini tidak ada masalah bagi kita nak buat amalan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Begitu. Jadi hadis yang kita baca ni dia kata apa? Cerita dalam sembahyang istisqa. Wa hawwala rida'ahu wa rafa'a yadayhi wastasqa wastaqbala al-qiblah. Dalam Nabi duk bagi khutbah sembahyang minta hujan ni, Nabi menterbalikkan akan selendang yang dia buah atas bau dia. Mengangkat Nabi akan dua tangannya, minta akan hajatnya dan minta ayang hujan kiranya diturunkan oleh Allah dengan kurnianya. Dan Nabi berhadap kepada kiblat dengan memalingkan dirinya daripada makmum hak ada di depan. Tu yang kata terbalik tu. Rida pun kalih, Nabi pun beralih dan sebagainya sebagai satu simbol kepada kita menyesal. Kita nak tinggal habis segala silap, salah, dosa yang kita buat sebelum ini. Baik. Kemudian di bawah tu dia kata sembahyang istisqa ini sunnah ataupun bid'ah. Dia kata. Tak payah baca lah. Pasal hadis duk mai takkan Nabi bid'ah kot. Benda ini sunnah Nabi. Tak payah baca. Bawah lagi istisqa itu sunnah apa dalilnya pun tak payah baca. Pasal dalil dia hadis yang kita baca tadi. Dia akan ulang balik. Ini style kitab ni. Kadang-kadang dia repeat benda tu. Tuan-tuan nanti dia kata, apa dia ulang, dia baca. Awak apa tak payah baca. Jadi saya tak mau tuan-tuan kata kat saya, kita langkah. Tuan tengok sebelah, muka surat sebelah, masalah istisqa ni ada berapa jenis. Ini kita tengok. Istisqa, yang kata semayang minta hujan kerana kemarau ni ada berapa macam. Kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, telah berkata ashab kita Syafi'i, bermula istisqa, yakni minta ayang hujan itu ada 3 macam. Yang pertamanya istisqa dengan doa sahaja dan tidak semayang. Itu juga dianggap istisqa. Doa sahaja, tidak semayang. Dia semata-mata angkat tangan minta, ya Allah turunkanlah hujan, ya Allah turun. Itu juga dianggap istisqa. Dia kata. Okey, yang kedua istisqa di dalam khutbah Jumaat ataupun mengiringi sembahyang fardu. Nabi biasa buat. Di satu hari Jumaat,
Nabi tengah-tengah duk baca khutbah, masuk mai satu bedui. Dia masuk mai, dia terus kata dekat Nabi. Kata bedui ni. Dia masuk mai, dia terus kata, Nabi tengah duk khutbah, dia kata dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, tak tengok ke ni apa yang jadi ni dalam masyarakat kita ni? Dalam Sahih Bukhari hadis ni. Tak tengok ke ni apa yang jadi dalam masyarakat kita ni? Tumbuh-tumbuhan semakin mati. Menatang ternakan pun duk mati. Pasal apa? Pasal hujan dah tak turun lama dah ni. Mintalah dekat Tuhan supaya turun hujan. Dia pergi kata Nabi tengah duk khutbah Jumaat. Dan Nabi pun kenal bedui ni. Ni kalau pergi duk larang dia, macam suruh dia lagi nak main lah. Nabi dengar lagu tu, Nabi terus dalam khutbah Jumaat, terus Nabi masuk sekali dengan doa ni. Doa minta diturunkan hujan. Nabi angkat tangan dalam doa tu. Angkat tangan ini juga khusus untuk doa istisqa sahaja. Dalam Jumaat biasa tidak boleh angkat tangan. Nabi terus angkat tangan minta, ya Allah turunkanlah hujan, ya Allah turunkanlah hujan. Dalam hadis tu kata apa? Sebelum Nabi turun daripada mimbar sembahyang Jumaat, pokok hujan sudah mai, hujan sudah turun. So dia yang kata Nabi SAW. Kemarau berapa lama? Dah sampai nak jadi macam tu, dah sampai pokok jadi kuning apa, dah nak jadi rosak dah. Bila bedui ni mai kata macam tu, terus Nabi angkat tangan doa dalam khutbah Jumaat tu. Ini yang dia kata jenis yang kedua, tidak ada sembahyang istisqa, tetapi doa itu diselit di dalam khutbah Jumaat. Ini yang kedua. Dan bersabit dengan hadis Nabi SAW. Hujan terus turun. Turun tu seminggu non-stop. Hari Jumaat ni minta, sampai Sabtu, sampai Ahad, sampai Isnin, sampai Selasa, hujan. Hujan tak berhenti. Sampai jumpa pula Jumaat lagi sekali. Nabi tengah khutbah bedui ni mai pula lagi sekali. Ni hadis Bukhari. Saya tak baca dah, dia panjang hadis tu. Mai pula Syekh ni, masuk mai, dia qiyah lagi sekali. Dia kata, ya Rasulullah, tak tengok kan ni? Dia kata, ni hujan sampai tak berhenti ni. Rumah pun duk reban dah. Rumah zaman tu buat daripada tanah liat. Bila hujan lebat non-stop, dia lembek habis. Rumah pun dah lebat, dia kata tanah pun dah naik air. Dia kata kita nak binasa dengan kerana hujan yang banyak ni. Tak kena juga. Hujan tak ada pun tak kena. Hujan banyak pun tak kena. Nabi pun dalam khutbah Jumaat, Nabi minta, ya Allah ya Tuhanku, turunkanlah hujan ni hawalina wala alaina. Nabi kata, turunkanlah hujan ni di sekitar Madinah ni. Jangan turun dah di Madinah ini. Dengan kehendak Allah, belum Nabi turun daripada mimbar, tiba-tiba dia jadi macam satu gelung awan. Dalam hadis kata. Ni, hak redup gelap ni, tiba-tiba dia genjak. Hawalina. Dia ada di keliling Madinah. Dia ada di pinggir Madinah. Tempat orang tak ada tu. Di sana hujan. Di tengah sudah tidak hujan. Maka ulama kata apa? Minta doa supaya turun hujan ni. Bentuk yang kedua, boleh selit di dalam khutbah Jumaat. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya ialah, yang lebih akmal, yang lebih sempurnanya ialah bahawa ada ia dengan sembahyang 2 rakaat dan 2 khutbah. Yang ni yang complete package. Kalau hotel dia kata full board. Dengan duduk, dengan makan, breakfast, dengan apa semua masuk sekali. Dia kata sembahyang 2 rakaat dan disusuli dengan 2 khutbah. Dia exactly macam sembahyang raya. Senang. Kita tak ada baca lah bila abang tu. Sembahyang minta hujan ni exactly sebiji macam sembahyang raya. Maksud sebiji macam sembahyang raya maksudnya apa? Sembahyang dulu ke khutbah dulu? Sembahyang dulu baru khutbah. Bagi orang yang jarang-jarang sembahyang, dia main-main, dia tak mujung baru khutbah. Dia kata, mujung baru khutbah, dia tak tahu orang sembahyang dah. Pasal apa? Dia duk biasa sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat khutbah dulu baru sembahyang. Dia duk ingat sembahyang raya pun macam tu. Dia duk ingat sembahyang istisqa pun macam tu. Dia dah terlambat. Dia main-main tengok. Alhamdulillah, ingat aku lambat dah. Mujung baru khutbah. Habis khutbah, orang pakai duk salam pakai nak balik. Dia kata, depan ni apa tak jadi sembahyang ke apa? Yang tak erti. Okay? So sembahyang istisqa ni dia macam sembahyang raya. Maksudnya apa? Sembahyang dulu. Dan sembahyang tu pula macam sembahyang raya. Rakaat yang pertama 7 kali takbir, rakaat yang kedua 5
5 kali takbir. Macam sembahyang raya, macam itulah sembahyang istisqa. Cuma niat saja berbeza. Okey, macam tu. Dan yang kata akmal maksudnya yang sempurna. Bahawa ada ia dengan sembahyang itu 2 rakaat diikuti dengan 2 khutbah. Dan bersedia dahulu daripadanya dengan sedekah, puasa dan taubat dan sebagainya. Ini pakej tambahan. Bila kita kena kemarau, hujan tak mai dan sebagainya, sebelum buat sembahyang istisqa, sebelum buat sembahyang minta hujan ni, hendaklah dimulakan, didahului dengan buat benda baik dulu. Start dengan taubat. Istighfar, minta ampun, ya Allah, ya Tuhanku, ni kalau ada salah silap dalam kalangan kami ni, minta ampunlah. Pasal apa? Pasal kemarau ni adalah balak daripada Allah. Balak ni mai pasal apa? Pasal ada masalah. Ada masalah. Pasal apa? Pasal kita sokong apa manji. Contoh. Ini cerita lama. Manji ni cerita lama. Cerita lama, lagi lama pada tu, Jumanji. Dia main baru ni apa manji ke? Dia main jenis manji ni juga. Ini cerita lama yang kita tak dengar. Cuma dia duk tukang pelakon aja. Cerita tu juga. Cerita apa? Cerita tak mau hadis. Cerita mau Quran saja. Di Malaysia pun ada orang yang bawa benda ni. Dulu pun ada macam-macam Rashad Khalifah lah. Apa tu? Salman Rushdie. Semua satu pattern. Pattern mereka apa dia? Pattern mereka hadis tak mau. Pattern mereka apa? Mereka duk pegang ayat Quran. Tuhan kata, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Quran turun kata, hari ini Islam sudah komplit. Sudah jadi cara hidup hamba. Kalau Quran kata, dengan turunnya Quran ni habis, Islam sudah komplit, apa perlu hadis? Dia kata, kalau kita lagi nak pergi tengok hadis, mana Quran tak komplit. Dia duk main hujah macam tu. Jadi, sebahagian orang yang so-called intellectual, dia perasa macam dia intellectual, dia melayan benda-benda macam ni, kononnya nak ambil reasoning, nak ambil logik dalam hal agama, dia termakan dengan da'iyah ini. Oh, dia kata, betul ya, Abah? Dia kata, apa yang dia kata betul ya, Abah? Dia rumah lagu tu. Dah betul. Quran dah kata Quran ini sudah komplit. Wa raditu lakumul islam madina. Tuhan kata, aku redha hampa jadikan Islam sebagai jalan hidup hampa. Makna dah komplit dah. Apa cerita hadis ni? Apa cerita kita nak kena tengok ulama ni? Apa hal dengan Imam Syafi'i ni? Apa hal dengan mufti-mufti ni? Ini semua sudah tidak perlu. Quran sudah ada. Dia duk main macam tu. Ini cerita lama yang diberi napas baru. Cerita dia apa? Pihak berkuasa senang aja, ban terus. Jangan pijak negeri kita ni. Habis cerita. Apa dia duk cerita apa ni, tak mau bagi dewan tu dia pakai, tak mau bagi tempat. Tak payah, ini semua tak payah. Sebagai government firm dalam hal ini. Malaysia, kita adalah negara yang berpegang kepada Islam, yang berteraskan Quran dan hadis. So macam ni punya idea tidak ada tempat dalam Malaysia. Tidak ada tempat. Bukan tak ada dewan aja. Malaysia pun tak boleh masuk. Berapa punya bagus? Kita protect rakyat kita daripada digoncang akidah dan kepercayaan mereka from the beginning. Itu yang sepatutnya buat. Kalau tidak, kita bagi ruang dia masuk, kita tak bagi dewan ni, dia pergi pakai dewan ni, tak bagi dewan ni, jenuh duk ligan dia, tak bagi dia masuk tu. Senang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu dia nak main marah pula lah tu. Buat kerja Pak Pandian. Buat kerja Pak Pandian. Penat benda ni. Ini cerita yang dia nak bagi tahu ni. Baik, so dia bagi tahu apa? Dia kata yang pentingnya, yang kata sembahyang istisqa itu ialah ada 3 macam. Satu, doa saja. Yang kedua, selit dalam khutbah Jumaat. Yang ketiga, disertakan dengan sembahyang, sekali dengan pakej dia, sekali dengan khutbah masuk. Dan sebelum tu, hendaklah diwar-warkan kepada rakyat ni, supaya semua orang kena bertaubat kepada Allah. Hampa mau tak kemarau ni berterusan? Tak mau. Pasal apa? Pasal air tak ada susah. Elektrik tak ada pun susah. Air tak ada lagi susah. Lah hampa mengaku tak kata tak ada air ni susah? Mengaku. Kita kalau karan tak ada pun susah dah. Kipas angin tak musim pun dia peluh bercerah, tak boleh duduk dah. Air tak ada tuan-tuan. Ni cerita nak main lagi, jadi tak tahu nak fikir macam mana bila air tak ada. Maknanya air ni sangat penting. Bila Allah stop air tak bagi mai kat kita, maknanya kita duduk dalam masalah besar. Punca dia apa? Tak ada air ni adalah balak daripada Allah. Kan yang saya selalu baca hadis Qudsi.
Tuhan kata apa? Falaula masyayikhu ruk'a wa syababun khusya' wa atfalun rudda' wa bahaimu rutta' la ja'altu samaa min fawqikum hadida wal arda safsafa wat turaba ramada. Tuhan sebutlah hadis qudsi. Tuhan kata kalau tak kerana benda-benda ni, aku dah pelingkup hampa dah. Maksudnya apa? Tuhan marah ni dengan engkarnya manusia di atas muka bumi ni. Oh, jahat manusia lah ni atas muka bumi ni, jahat tuan-tuan. Takat tak mau terima Quran hadis tak apa. Dia pergi buat benda yang tak boleh buat ni. Dia pergi buat benda yang Quran kata tak boleh, hadis kata tak boleh, ni hak ni yang dia berselera nak buat. Tuhan kata falaula masyayikhu ruk'a. Kalau tidak kerana ada masyayikh, daripada perkataan syaikh. Syaikh ni masuk orang tua. Syuyukh maksudnya ramai orang tua. Masyayikh maksudnya ramai orang tua-tua. Kalau tidak kerana adanya orang tua-tua ruk'a yang duk rokok sembahyang. Tuhan kata ni, yang aku tak buat turun bala lagi teruk dekat hampa ni pasal aku consider benda ni. Pasal orang tua-tua duk pergi masjid, duk sembahyang, duk rokok, bangkit tengah malam, tahajud. Aku ambil kira benda ni. Wa syababun khusya'. Kalau tidak kerana ada syabab, ada orang-orang muda khusya' yang khusyuk hati dengan Islam. Bila Ustaz Azhar Idrus mai penuh padang 10,000 kan. Terus duduk dengki lah dekat dia. Dia baguslah tu. Dia boleh jadi satu ikon kepada budak-budak muda. Budak-budak muda boleh pergi berhimpun kerana minat kat dia pun baguslah. Daripada mereka pergi merapu. Bagus tu. Itu salah duduk dengki dekat Syam Kamikaze ataupun Syamsuri. Itu salah. Kata dia ni dulu duduk main gitar ni berapa hari dia. Jangan kata lagu tu. Pasal apa? Perubahan dia tu boleh tarik berapa ribu orang budak nak main tengok dia. Setidak-tidaknya dia boleh ditampilkan sebagai satu ikon yang boleh dijadikan idola mereka. Bila mereka tengok dia, oh dia ni pun baru dulu dia macam ni lah, dia macam aku teringin nak jadi. Dia boleh tarik orang. Itu bagus. Cubalah kita tengok dari sudut-sudut yang positif benda-benda ni. Jangan duk kata apa dekat mereka ni. Pasal apa? Pasal mereka contribute kepada nak menarik budak-budak ni kepada mau agama. Dalam hadis kursi dia kata apa? Wasyababun khusya'. Kalau tidak kerana ada syabab, ada anak-anak muda yang khusyuk hati, Tuhan kata hampa tahu aku nak buat apa kat hampa. Wa bahaimu rutta'. Kalau tidak kerana ada bahaim, menatang ternakan kaki empat ni, dia panggil bahimah. Bahimatul an'am. Bahaim, plural dia. Kalau tidak kerana ada lembu kerbau yang tak ada berdosa apa. Lembu kerbau dia tak ada hukum taklif. Dia tidak mukallaf. Kalau dia pergi balas pokok muktan kita, dia pergi balas pokok pelam kita pun esok dia bukan kena masuk neraka. Kita aja duk kena gahu kepala tu. Lembu siapa memang kan. Dia tak ada dosa pahala. Tuhan kata kalau tidak kerana lembu kerbau hak tak ada dosa, tak ada apa ni. Kalau tidak kerana lembu kerbau rutak yang gemuk-gemuk ni, hampa tahu apa aku nak buat kat hampa. Wa atfalun rudda'. Dan juga atfal. Plural kepada tiflun. Kan kita pergi Mekah. Bila pergi Mekah habis-habis sembahyang fardu. As-salatu 'alal mayyit. Dia sembahyang mayat. As-salatu 'alal rajul. Itu mayat lelaki-lelaki. As-salatu 'alal mar'ah. Itu mayat perempuan. As-salatu 'alal tif. Itu budak. Budak mati. As-salatu 'alal atfal. Itu ramai budak mati. Dalam hadis kursi Tuhan kata apa? Wa atfalun rudda'. Kalau tidak kerana budak-budak kecil yang rudda', yang masih duduk menyusu susu mak. Tuhan kata. Kalau tak kerana benda ni, orang tua yang rokok semayang, budak muda yang khusyuk hati, menatang yang tak ada dosa apa, budak-budak yang tak tahu apa, duk isap susu mak ni apa semua. Kalau tidak kerana ada mereka ni, la ja'altu samaa min fawqikum hadida. Tuhan kata marah dekat hampa ni, aku bagi jadi langit ni daripada besi. Tuhan kata. Langit lagu Allah ni pun kita hangat tak kira dah. Kalau dia tukar langit tu bagi jadi hadid. Dalam Quran ada surah Al-Hadid. Hadid ni maksud dia besi. Kalau tidak kerana ambil kira mereka ni, Tuhan kata, la ja'altu samaa min fawqikum hadida. Aku bagi jadi langit tu daripada besi.
Wat-turaba ramada. Aku bagi jadi tanah hampa ni, aku bagi jadi debu. Tanam apa pun tak jadi. Tuhan kata. Tapi oleh kerana ada benda-benda ni, aku hold dulu bala yang aku nak buat turun dekat hampa. Tapi tolong ingat benda ni. Ini yang dia beritahu. Sebelum dia mai balik hujan. Tak mai hujan tu hukuman. Sebelum Tuhan nak bawa mai balik hujan, dia suruh bertaubat. Menyesali apa hak silap-silap kita buat. Suatu masyarakat ni disuruh supaya menyesali dosa-dosa yang dia buat. Lepas daripada tu, disuruh mereka ni supaya memperbanyakkan benda baik. Bagi sedekah dan sebagainya, apa semua. Selepas 3 hari, barulah ramai-ramai pergi di padang sembahyang sunat istisqa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata istisqa itu bagaimana kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi hadis tentang sembahyang istisqa itu. Kata dia an Ishaq bin Abdullah bin Kinanah radhiyallahu anhu qala أرسلني الوليد بن عقبة وهو أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan daripada Ishaq bin Abdullah bin Kinanah. Katanya telah mengutus aku oleh Al-Walid bin Uqbah. Al-Walid bin Uqbah pada masa itu ialah Raja Madinah. Dia ni governor di Madinah pada masa itu. So Al-Walid bin Uqbah, governor, sudah hantar satu utusan. Pergi tanya sahabat Nabi, ni tentang nak semayang istisqa ni macam mana. Yakni pada masa itu, ialah pemerintah besar di Madinah. Maka utus itu kepada satu sahabat Nabi, lagi sepupu Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Governor Madinah hantar satu orang pergi jumpa Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni siapa dia? Sahabat Nabi, sepupu Nabi. Pergi tanya saat dia ni. Kita baca dalam kuliah kita bulan lepas. Pasal dia ni, dia buat satu kontroversi bulan lepas. Jangan lupa lagi. Bulan lepas, apa kontroversi dia buat? Dia lepas sembahyang asar, dia start duk bagi tazkirah. Sampai masuk maghrib, dia duk pulun tazkirah lagi. Sampai nak masuk Isya, duk bercakap lagi. Sampai orang hadu dengar, dia jadi gelisah. Takat tu abang ingat kot. Okey, tak payah ulang dah. Kan? Ini yang kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Governor Madinah hantar orang pergi tanya dia. Aku bertanya kepadanya, yakni kepada Ibnu Abbas tentang sembahyang istisqa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bagusnya pemerintah-pemerintah dulu. Dia apa pun dia refer kepada ulama. Ulama yang dia refer tu pula dia cari hak memang genuine. The real ulama. Apa? Ibnu Abbas. Bukan sahaja sahabat Nabi, sepupu Nabi. Dia nak dapatkan sos yang betul, yang genuine, yang boleh dipakai. Apa yang dia kata. Begitu. Sambung hadis tu dia kata fa'ataituhu faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja mutabazzilan mutawadhi'an mutadarri'an hatta atal musalla. Maka aku datang akan dia. Aku pergi kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan aku khabarkan kepada Ibnu Abbas bahawa Amir Al-Walid bin Uqbah, Gubernur Madinah, suruh tanya kepadanya akan satu masalah. Adakah Nabi SAW keluar ke padang untuk sembahyang istisqa? Nak ditanya bagi clear. Kita dalam beribadat ni kena clear. Kita tak boleh rambang-rambang dalam hal ibadat. Kena clear. Semayang, ini kena clear. Kalau nak semayang, nak kata Nabi buat macam mana? Semayang raya macam mana? Semayang apa gerhana macam mana? Tak boleh membelah, tak boleh. Dia kena ikut Nabi tunjuk macam mana. So, Gubernur Madinah, Al-Walid ni, dia bila mai kemarau teringat ini bala Tuhan. Setahu dia, Nabi ada buat semayang istisqa. Tapi macam mana? Pasal apa? Pasal ini semayang jarang-jarang buat. Bila jarang-jarang buat, bila nak buat tu dia kena refresh. Dia kena refresh. Kadang-kadang orang hadut jadi tu imam masjid apa semua kan. Semayang raya setahun 2 kali. Semayang raya setahun 2 kali. Bila main nak semayang raya esok dia telefon. Ni dia kata ustaz ni saja nak bincang sikit dah apa dia. Dak semayang raya ke mana tu. Esok dia nak jadi imam semayang di masjid kan. Bukan tak tahu tapi nak bagi yakin, sure tu. Not sure.
Kita kata semayang raya 2 rakaat lah. Okey, dia kata. Jadi rakaat pertama takbir 7 kali kan? Dia tu. Kan? Kita kata 7 kali. 7 kali itu dia kira sekali dengan takbiratul ihram lah. Tentu dia punya kesamaran dia tu. 7 kali itu dia kira dengan takbiratul ihram ke dia tak campur enggak? Tentu kesamaran tu. Pasal benda buat setahun 2 kali. Tak apalah setahun 2 kali. Ni istisqa ni kita sampai malam ni tak nak buat lagi. Jadi bila kata nak buat, nak kena cek balik lah betulnya cara macam mana. Tak mau pergi buat silap. Duk nak buat, nak minta supaya bala tu dia angkat, dia tokok bala masih ketul lagi kat kita. Pasal apa? Pasal pergi buat semayang tak betul. Ini ceritanya. So, dia kata apa? Pergi rujuk kepada Abdullah bin Abbas. Dia kata, adakah Nabi semayang istisqa itu Nabi buat di padang ataupun bid'ah orang sekarang sahaja? Dia tanya. Yang orang nak buat istisqa ni, betul ke Nabi ada buat? Ataupun dia panggil saja memandai-mandai buat? Ini nak tanya. Dan bagaimana rupa keluar Nabi SAW itu? Adakah dengan memakai segak-segak macam raya? Ataupun macam mana? Nak kena tahu juga. Kalau semayang jemaat, disunatkan kita pakai apa? Putih. Kalau semayang raya, disunatkan kita pakai apa? Baru dan berwarna. Baru dan berwarna-warni. Sebab itu mood raya. Mood raya tu nak ambil. Habis kalau semayang istisqa macam mana? Nak pakai putih ke? Nak pakai macam baju raya ke? Samping songket laju nak buka balik ke? Ni nak pergi semayang istisqa. Semayang minta hujan. Maka jawab Ibnu Abbas bahawasanya Nabi SAW keluar ia dengan sahabat-sahabatnya ke padang. Yang ni tempat selalu himpun semayang raya. Itu satu jawapan dia dapat. Okey, semayang istisqa ni Nabi buat di mana? Di padang. Macam mana semayang raya? Macam tu istisqa. Buat di padang. Satu. Yang masyhur dengan kata musalla, iaitu di tengah padang tu. Dipanggil musalla, tempat semayang. Pasal apa? Digunakan tempat tu untuk sembahyang yang macam ni. Dia kata. Baik. Keluarnya itu dengan memakai pakaian hari-hari sahaja. Nampak? Di situ dah jadi satu. Nabi tidak pi pakai putih macam jemaat. Nabi tidak pi macam pakai baju warna-warni dan baru macam semayang raya. Sebaliknya Nabi pi itu pakai baju hari-hari, baju hari biasa. Macam duk pakai biasa, macam tu saja Nabi pakai. Tidaklah berelok-elok seperti hari raya. Keluar macam biasa saja. Maksudnya bermohon dan merendah diri kepada Allah. Maka layaklah dengan pakaian orang yang hinakan diri yang demikian itu. Pasal apa? Pasal kita ibarat orang salah. Kita sudah buat banyak dosa. Kerana dosa itu Allah buat mai kemarau. So kita nak pergi minta supaya stop kemarau ni, mai balik hujan. Kita pergi itu sebagai orang salah. Orang salah ni kena berkelakuan macam orang salah. Kita naik kereta nak pergi Kuala Lumpur. Perderas sampai 180-200. Kena speed trap dekat tapah. Dia tahan-tahan kita salah. Memang kita tahu, kita tekan. Jadi sampai berdiri lah kereta punya tekan. Tekan sampai berdiri, sampai kepala duk sangkut di siling macam tu, punya duk tekan nak pergi Kuala Lumpur. Bila kena tahan, memang tahulah kita salah. Sebagai orang salah yang kena tahan dengan polis trafik ni, cara kita macam mana? Tu nak buat cara orang salah. Cerita dia berhenti buka pintu, terus pergi. Ya Allah, Assalamualaikum tuan, saya minta maaf lah, memang saya salah. Dia kawan duk tunggu tengah Rembang, panas, peluh meleleh, mercik, apa semua. Kita pergi keluar macam tu, setengah dah sejuk dah. Sebagai orang salah, turun pergi, Assalamualaikum tuan, Allah minta maaf tuan, saya mengaku memang saya salah, tapi saya emergency ada di Kuala Lumpur, saya nak kena cepat sampai, saya minta maaf banyak tuan. Dia tengok kita buka pintu, keluar pergi berdiri depan dia, salam bongkok kat dia, panggil dia tuan pula lagi. Dia kata, tapi Dr. ni dia kata ni dekat 200 ni bukan apa keselamatan tu kata. Dia cakap pun dah cantik. Kita pun kata betul, saya mengaku memang saya salah, minta maaf banyak-banyak lah, minta maaf. Tak apa, jalan lah kita. Itu cara orang salah. Tapi kalau kita tekan sampai kepala bengkok dalam kereta, bila kena tahan, lagu buka tingkap sikit ya, tangan duk atas tingkap macam tu, duk cakap, ya. Mana ada drive pun, tak drive, saya duk tengok meter. Cantik Dia toreh pukul satu sorat, dia push kot lubang tingkap tu yang ambil. Ambil setan. Pasal apa? Cara turun tu tak tunjuk kita orang salah. Kalau saya jadi trafik pun saya bagi maksimum dekat dia. Pasal apa? Cara tu. Semayang istisqa, semayang kerana kita dah buat salah. Allah buat mai satu bala dekat kita, kemarau. Bila kita nak pergi semayang, nak minta supaya diangkat kemarau ni, cara tu kena cara orang salah. So dia kata apa?
pakai cara-cara biasa aja. Tak mau tunjuk kita ni hebat. Cara-cara biasa, cara orang salah. Pakai layak dengan pakaian, orang hinakan diri. Yang demikian itu tidak seperti hari raya. Maka iaitu raya hari kesukaan. Dengan kerana itu bersegak-segak, berelok-elok akan manis rupa dan sebagainya. Kata Ibnu Abbas, keluar Nabi SAW dalam keadaan merendah diri. Itu dia. Ni nak pergi minta kat Tuhan ni, tolonglah ni bala kemarau ni, tolong stop lah. Minta tolong. Hujan bagi mai balik. Jadi keluar itu, Nabi keluar tu kata Ibnu Abbas dalam keadaan rendah diri, merupakan diri takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni baru sebulan dia bagi kemarau. Kalau dia tarik pergi 6 bulan, apa jadi dekat kita ni? Tuan-tuan, ayak kena jatuh. Lu kena tunggu depan rumah muka kemasai, tak mandi 3 hari dah. Duk tunggu lori tanker main nak hantar ayak main. Kena rumah kita ujung, dia kata habis dah. Tak ke jahanam kita ni. Ini cerita bila ayak tak ada ni. Lagi bermohon kepadanya sehingga datang ia akan tempat sembahyang di tengah padang itu. Nabi keluar pi tengah padang. Bila pi tengah padang, kita rasa diri kita kecil. Berbeza dengan sembahyang di masjid hebat ni. Tambahlah masjid 35 juta ni. Tak tahu nak jadi macam mana sembahyang esok ni. Kan? Masjid 35 juta ni nak sembahyang. Pi sembahyang tengah padang, rasa kecil kita ni. Tengok padang luar ni, kita jadi titik kecil aja. Rasa kerdil kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah dia. Itu hikmah dia. Kata Ibnu Abbas, dia kata, "Falam yakhtub khutbatakum hazihi walakin lam yazal fi ad-du'a wat-tadarru' wat-takbir wa shalla rak'ataini kama kana yusalli fil 'id." Kata dia, maka tiada berkhutbah Nabi SAW seperti khutbah kamu sehari-hari itu. Bahkan khutbahnya munasabah dengan maqam, dengan keadaan dia. Khutbah Nabi di dalam sembahyang istisqa tidak macam khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat Nabi macam mana? Wa a'la sautuh, dalam hadis kata. Khutbah Nabi bila dia khatib sembahyang Jumaat, khutbah Nabi ni wa a'la sautuh. Suara Nabi ni maksimum Nabi pakai. Itu suasana khutbah Jumaat. Wahmarat ainah, merah biji mata Nabi. Ka'annahu, seperti mana tentera yang memberi arahan kepada komander yang memberi arahan kepada tentera dia. Itu keadaan khutbah Jumaat. Tapi berbeza dengan khutbah sembahyang istisqa. Dia tidak macam pattern yang dibuat di dalam sembahyang Jumaat. Tetapinya sentiasalah Nabi SAW doa dalam keadaan tadarru' dan takbir dan sembahyangnya akan 2 rakaat. Dalam khutbah Nabi itu tadarru', merendah diri. Khutbah ni nada tu nada orang salah minta Tuhan kesian. Itu khutbah Nabi dalam sembahyang istisqa, dia jadi macam tu. Kan macam orang baca berita TV3, tuan-tuan. Bila dia nak cerita kata Malaysia berpesta gol, muka dia nak abang kata skor 6 biji ni, 6-0 ni, cara muka tu. Saya lagi nak abang kata orang mati, muka sudah main satu macam. Itu tuan-tuan, itu kena kursus tu. Tak boleh saya bila nak abang Malaysia menang 6-0 buat muka sedih, abang menang 6-0, kita tak apa dia ni. Saya lagi biar abang orang mati lagu dia buat seronok dah abang kawan mati. Apa punya baca berita dia ni. Dia nak kena faham apa dia baca tu. Tang mana sedih, tang mana seronok. Demikian hal khutbah ni. Jemaat dia ada cara dia, sembahyang istisqa, khutbah dia ada cara dia. Ni dia nak beritahu. Kesimpulan dia apa tuan-tuan? Dia nak abang kata orang Islam ini mesti menjadi orang yang boleh membaca realiti. Boleh membaca realiti. Kita faham dalam keadaan ini bagaimana cara kita. Dalam keadaan ini macam mana cara kita. Dia nak kena reti, nak bawa tu macam mana. Sebagaimana ada sembahyang ia di dalam hari raya pada pihak takbir dan rakaatnya. Sembahyang raya, sembahyang istisqa sama. Dia ada takbir 7 kali, 5 kali dan sebagainya. Tetapi cara dia berbeza. Baik, kata dia ini hadis hasan lagi sahih. Baik, kemudian istisqa tu ke mana keluar sembahyangnya. Yang ni tak payah baca lah. Dia dah habang dah tadi, sembahyang di mana? Di padang, tak payah baca. Bawah tu keluar segala jariah kerana istisqa. Keluarkah perempuan dan kanak-kanak kerana istisqa? Adakah kita nak keluar bini nak bawa habis? Dalam rumah kita anak bini apa semua keluar pergi habis. Dia kata Imam Syafi'i,
di dalam dan aku suka bahawa keluar semua sekali, budak-budak dan sebagainya, tetapi dibersihkan mereka itu dahulu. Dan juga keluar perempuan-perempuan yang tua-tua dan perempuan-perempuan yang tidak segak dan tidak bersegak-segak. Dia kata bawa keluar ni macam-macam tu aja. Pasal apa? Kalau keluar segak-segak ni kacau kawan lain tu. Dia semayang mata tu tengok kelai ni pun satu haru juga. Dia kata, dan tiada aku sukakan keluar segala perempuan yang segak-segak. Pasal apa? Pasal tak mau, apa dia kata? Objektif lari. Kan? Tak mau macam tu. Lain yang kita matlamatkan, lain yang jadi. Macam kita buat forum perdana. Matlamat forum perdana ni bagus. Apa dia? Forum perdana. Ni nak pasal agama, nak cerita pasal apa, panggil ahli panel yang terkenal, muka-muka selebriti TV kita panggil main apa-apa semua. Tetapi di peringkat pelaksanaan dia duduk di depan lelaki-lelaki perempuan, duduk bercampur sebelah hang aku. Dia jadi tak cantik forum perdana tu, dia jadi tak apa nak perdana sangat. Dia jadi begitu. Nampak? Yang tu tak mau. Yang tu tak mau. Semayang istisqa ni semayang orang salah. Nak pergi minta tolong dekat Tuhan. Kalau dia bawa keluar segala hak segak-segak dan pakai bersegak-segak. Segak tu satu bab. Pakai bersegak-segak tu pula satu bab. Dia dah lari fokus dah. Ni tuk-tuk lebay ke pihak longgang. Ada ramai ni dah jadi macam-macam dah. Semayang tu mata lagu duk ada aku belah nu lah. Dia jadi tak elok. Ibadat tu sudah jadi calak. Sudah jadi dia tarnish ibadat kita ni. So, Imam Syafi'i kata, aku lebih suka begitu. Supaya hak kita nak minta kat Tuhan ini tidak dirosakkan dengan benda-benda yang seumpama ini. Baik, kemudian bawah tu dia kata, keluar segala jariah, sebab tak payah baca. Sebelah, tuan-tuan tengok muka sebelah. Keluar bagi istisqa itu dengan apa rupa. Yang tu pun tak payah baca lah. Pasal dia kata tadi, Nabi keluar dalam rupa yang macam mana? Pakai baju biasa-biasa dan dalam keadaan tawaduk. Okey. Bawah lagi, istisqa itu wajib atas pemerintah buat ataupun macam mana? Ini dia nak kata, kerajaanKah yang wajib menganjurkan sembahyang hujan ni atau macam mana? Kita pun tak payah baca, saya buat kesimpulan saja. Dia kata sebaik-baiknya kerajaan yang menganjurkan, yang jadi organizer. Bila kemarau kena ke negeri ini, pemerintah negeri ini sepatutnya dia yang organize sembahyang minta hujan. Kemudian di bahagian bawah tu dia kata, kalau sekiranya kerajaan tidak mengambil inisiatif ini, kerajaan tak buat, maka rakyat boleh menganjurkan benda ni. Yang pentingnya, benda tu kena buat. Sebagai minta Tuhan kesian, turun balik hujan dekat kita. Tuan-tuan tengok bawah tu, dia kata istisqa itu bagaimana aturan mula hendak keluar. Itu pun ulangan juga. Okey. Muka sebelah lagi. Masalah hujan turun, istisqa kah juga? Ini kita baca. Nak keluar semayang minta hujan. Tak dan keluar hujan. Dia kata macam mana jadi? Kita ni dah pakat dah semua apa ni. Kita start daripada ni. Kita puasa sunat. Kita minta. Kita bertaubat. Kita istighfar bagi banyak-banyak. Kita apa semua. Hari yang keempat esok kita akan buat di Padang sekian-sekian. Beritahu. Semua okey ready. Pada hari yang dijanjikan untuk nak buat sembahyang istisqa tu. Sebahagian orang dah hati Padang tu. Sebahagian baru nak keluar, mai tu hujan. Baik, bila berlaku keadaan macam tu, adakah nak teruskan juga sembahyang istisqa ataupun kata cantik pakai U-turn balik semua? Macam mana? Dia kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan apabila bersedia imam untuk keluar sembahyang istisqa, tiba-tiba turun hujan ke atas orang-orang akan sebagai hujan sedikit atau hujan banyak, tak kira. Tiba-tiba hujan. Belum sembahyang, sudah hujan. Maka sukalah aku, kata Imam Syafi'i, bahawa dilakukan juga. Dia suruh buat juga. Imam Syafi'i kata, kalau berlaku macam tu, buat juga. Jangan cancel, tak payah dibuat, jangan. Pasal apa? Pasal sembahyang istisqa ni bukan sahaja nak minta turun hujan. Tapi sebagai tanda kita mengaku salah atas salah kita. Dan nak peringat ada-ada ni. Nak peringat ada-ada, takut dalam ada ramai tu ada nakai. Dia kata, Tuhan takut ni kita keluar ramai, dia dan dia bagi main hujan. Dia otak nakai dia sudah main macam tu. Jadi, kena buat juga. Kata Imam Syafi'i, dalam khutbah saat lagi, kena terang benda ni. Tengok berapa besarnya rahmat Tuhan. Kita belum buat lagi, dia dah bagi dah. Syukur kita banyak-banyak. Kena buat macam tu pula. Supaya orang yang pergi itu tetap ada rasa terima kasih kepada Tuhan. Padahalnya orang-orang yang di luar tadi ni sudah pun berkumpul kerana nak sembahyang istisqa. Maka syukur kita kepada Allah atas turun air hujan itu.
Jadi sembahyang istisqa diteruskan juga, tetapi konten ataupun pengisian khutbah dia lebih kepada terima kasih. Tuhan dah bagi mai hujan. Dan minta pula akan ditambahkan lagi rahmat itu. Kalau boleh minta, ni hujan baru turun kenyai-kenyai ni, bagilah turun lebih lagi. Pasal apa rumput pun habis jadi kuning habis dah. Minta ya Allah, bagilah lebih lagi hujan yang mai ni. Dan bagi umum makhluk dengan hujan itu, supaya semua orang dapat rahmat daripada hujan itu. Dan jangan tiada dilakukan kerana istisqa itu apabila sudah datang hujan. Jangan bila kena hujan cancel, tak jadi buat. Jangan macam tu, kata Imam Syafi'i. Tuan-tuan tengok bawah lagi. Itu dia main perbahasan sampingan. Dia kata imam, dia bernazar nak buat istisqa. Apa jadi? Tu imam ni, dia bernazar. Kemarau dah sebulan dah. Tu imam ni, tu imam masjid ni, dia bernazar. Kalau sekiranya hujan apa ni, dia nazar. Kata kalau kata tak turun juga, aku bernazar. Kata aku nak buat sembahyang istisqa. Sembahyang istisqa ni wajib ke tak? Sunat saja. Tapi bila dia bernazar nak buat sembahyang istisqa, dia jadi apa? Dia jadi wajib. Itu sebab Nabi kata apa? Dalam hadis, Nabi kata, orang yang kuat bernazar itu orang paling bakhil. Nabi kata, tak boleh. Ada satu ex-student saya baru ni, ex-student matrik dulu ni. Budak perempuan lah. Nah, beranak-anak yang ketiga, ada complication. Ada complication. Kedudukan budak tu apa macam mana. Tu dia, doktor duk bagi dia takut. Ni duk abang kata bahaya lah. Lugu ni salah satu boleh bahaya. Dia takut. Dia pergi bernazar kata nak puasa sebulan. Kalau everything goes well, dia nak puasa sebulan. Dan benda tu jalan elok. Lepas tu duk main ketak lah nak puasa sebulan. Ini yang kata nazar ni Nabi tak apa suka. Nabi kata orang yang suka bernazar itu orang yang paling bakhil. Nabi kata. Kita baca tajuk ni di Masjid Negeri. Detail cerita hadis ni. Dia tanyalah, ustaz ni macam mana, saya itu dah macam ni. Kita kata nazar. Okey, yang pertama sekali nak kena clarify. Adakah yang hang sebut itu nazar? Itu dulu. Okey. Saya kata nazar itu ialah apabila kita sebut secara jelas. Saya bernazar. Kalau macam ni benda jadi, saya akan buat ini kerana Allah. Itu jadi nazar. Berbeza dengan ingatlah hati. Ingat kalau semua jadi elok, ingat nak buat kena real. Itu bukan nazar. Itu ingat dalam hati, bukan nazar. Nazar dia mesti main dalam full macam tu. Aku bernazar. Kalau sekiranya macam ni, aku nak buat macam ni. Itu. Dia kata memang clear, dia memang ingat macam tu lah. Dia sebut, dia bernazar nak macam ni. Okey, yang kedua saya kata, tapi ni dah jadi. Tapi next, for future. Lain kali jangan nazar benda yang akan menyusahkan kita. Puasa sebulan boleh buat, bukan tak boleh buat, tapi menyusahkan kita. Jangan buat nazar macam ni. Puasa, ingat kata nak puasa 3 hari cukup. Jangan tamak haloba, terlampau nak benda tu, sampai pergi nazar. Bukan-bukan, jangan. Pasal benda ni menyusah kita. Tak boleh buat, dia jadi satu hutang kita dengan Allah. 2. Dia kata, yang ketiga, yang ni saya minta hang tak niat macam tu lah, tapi saya kena sebut. Pasal apa? Nazar, dia ikut wording kita. Apa word yang kita guna. Kalau kita kata, saya kalau dapat benda ni, saya bernazar, saya nak puasa sebulan berturut-turut. Ponggah kita. Itu wording tu. Kalau kita just kata, kalau benda ni semua elok, saya nak puasa sebulan. Takat tu aja. Okey, sebulan tu makna bilang sama ada 29 atau 30 hari. Sebulan dalam Islam. Tapi kalau ditambah lagi satu word tu, berturut-turut, Jahannam. Pasal apa? Bila slack satu hari, dia start nombor 1 balik. So, it is very dangerous dengan nazar ini. So, the best is jangan bernazar. Nabi kata, abkhal. Orang yang bernazar ini, orang yang paling bakhil di sisi Allah. Jangan bernazar. Tak bagus. Tapi ini menjadi kesukaan, especially orang perempuan. Suka sangat bernazar ni. Tak bagus. Kita nak buat, kita buat. Tapi jangan bila nazar benda tu dah jadi terpaksa, baru nak buat. Tak mau macam tu. Buat macam biasa. Puasa Isnin, puasa Khamis, puasa 3 hari dalam sebulan. Sebagai tanda terima kasih atas apa yang Tuhan bagi kemudahan dekat kita. Itu lebih lagi Nabi suka. Daripada piduk pasang niat nak jadi susah kita. So perbahasan yang dia main kat kita ni, tu imam ni pergi bernazar nak buat sembahyang istisqa. Apa jadi? Kita tak baca pun kita tahu, dia wajib kena buat sembahyang istisqa tu.
Baik, kalau dia imam masjid, imam qaryah, dia bernazar nak buat, adakah dia nak buat istisqa ni, dia kena paksa satu qaryah turun semayang dengan dia? Dia kata tidak boleh paksa. Sebab imam tidak ada hak untuk nak memaksa orang pergi semayang kerana nak menunaikan nazar dia. So dia seoranglah pergi semayang tentu, ataupun ajak 3-4 orang anak beranak dia semayanglah lepas. Dia tak boleh nak paksa orang. Baik, kemudian pula dia kata kalau sekiranya imam ni pergi bernazar nak buat sembahyang istisqa ni, pergi tambah macam kita kata tadi. Saya kalau sekiranya sampai hari Isnin depan tak hujan juga, saya bernazar kerana Allah, saya nak buat sembahyang istisqa, sekali dengan saya nak khutbah, sekali dengan dia duduk pergi panjang. Adakah dia nak kena buat semua tu, cukup package tu? Ya, dia kena buat mengikut apa yang dia sebut di dalam nazar dia. Itu penyakit lah. Dan itu jadi penyakit. Itu yang dia nak bincang dalam tajuk tu. Tuan-tuan tengok di bawah tu lagi, sembahyang istisqa itu bagaimana? Tak payah baca, sebab kita dah habaq dah tadi. Sembahyang dia macam sembahyang raya. 2 rakaat, rakaat pertama ada 7 takbir, rakaat kedua ada 5 takbir. Tuan-tuan buka sebelah, istisqa itu bagaimana khutbahnya. Khutbah dia pun tak payah baca, pasal khutbah dia macam khutbah raya. Bahagi 2 juga, dan kena penuhi rukun-rukun dia. Rukun-rukun khutbah kena dipenuhi. Kemudian tu dia bagi contoh doa dia. Tuan-tuan boleh ambil kitab, photostat, baca dan tengok sekali dengan makna dia. Tuan-tuan tengok muka sebelah, memalingkan kain rida, kain atas bau tadi, apa hukumnya ke atas imam? Apa hukum pikalih kain tu? Hukum dia itu sunnah. Pasal apa? Pasal Nabi buat ketika Nabi khutbah dalam sembahyang istisqa. Tuan-tuan kalih muka sebelah, tu dia cara ekspres tu. Tu dia panggil pengajian kitab secara ekspres. Buka muka sebelah lagi. Keluar kerana turun hujan, apa hukumnya? Ni hak bincang tadi. Okey, hujan dah turun dah, keluar juga pergi sembahyang. Apa hukum dia? Imam Syafi'i kata sunat kita meneruskan sembahyang itu walaupun hujan sudah mai. Kita baca yang tu, kita baca sikit pasal dia ada kaitan dengan saya sebut tadi ni. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, telah sampai khabar kepada aku bahawasanya Nabi SAW adalah ia mengenakan dirinya akan hujan pada awal-awal turun hujan itu kena pada tubuhnya. Ni yang kata tu Arab duk buat ni. Bila hujan mai, Nabi ni bila lama tak hujan, bila hujan mai, Nabi saja keluar pergi bagi kena hujan di badan dia. Itu dibuat oleh Nabi SAW. Itu sebab kita pergi di Mekah, Madinah, puak ni bila hujan, mereka lompat pergi tengah hujan. Kita hujan lari main tempat teduh. Mereka pula duduk serbu keluar pergi. Rupanya Nabi buat benda tu. Lepas ni kita pun serbu pergi sekali. Ambil juga ayat hujan yang lama tak turun ni. Dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas bahawasanya langit menurunkan hujan. Maka katanya bagi budaknya, ni Abdullah bin Abbas, bila hujan turun, dia kata dekat khadam dia, keluarkan hamparan yang ada di dalam rumah, keluarkan kenderaan dan sebagainya, bagi kena hujan yang turun tu. Ini Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi. Bila hujan turun, dia bawa keluar kenderaan dia bagi kena, dia bawa keluar apa dalam rumah bagi kena sikit, dia kata. Maka kata Abul Jauza bagi Ibnu Abbas, kerana apa engkau buat yang demikian itu? Apa hal ni? Hujan turun, buat keluar barang dalam rumah bagi kena sikit, yang hujan buat masuk balik, nak bagi kena juga sikit yang hujan. Pasal apa? Memberi rahmat akan daku oleh Allah. Dia kata, mudah-mudahan aku tanya ni bukan nak buat. Mudah-mudahan mendapat rahmat kepada aku, jawapan hang nak bagi saya lagi ni. Maka katanya, tidakkah engkau baca Quran? Firman Allah, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Itu ayat Quran. Maksudnya, dan telah kami turun daripada langit itu air yang diberkati. Quran kata hujan itu air yang diberkati. Aku nak barang dalam rumah aku kena berkat tu. Dia kata. Itu jawapan Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi. Maka aku suka bahawa mengenai oleh barakat akan hamparan di dalam rumah aku dan kenderaan aku kena berkat daripada Allah, dia kata. Baik, kemudian bawah lagi tuan-tuan tengok masalah angin dan awan di Mekah ketika melihatnya. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Al-Muttalib bin Hantat bahawasanya Nabi SAW apabila kilat di langit ataupun guruh di langit, dikenali yang demikian itu pada wajahnya. Ini hadis, tuan-tuan. Hadis. Nabi ini bila dia main pokok hujan, muka Nabi, kata Aisyah, muka Nabi ni susah hati. Bila main pokok hujan, bila kilat, bila guruh, muka Nabi ni macam orang susah hati. Dalam hadis Muslim,
Aisyah kata Nabi keluar, saat Nabi masuk, saat Nabi keluar rumah, saat Nabi masuk, nampak gelisah Nabi ni. Bila pokok hujan ni, bila kilat, bila guruh duk mai. Bila turun hujan, ceria muka Nabi. Bila ditanya Nabi SAW, pasal apa Nabi jadi macam tu? Nabi kata, hampa tak ingatkah apa yang kena kepada kaum Lut? Hampa tak ingatkah apa yang kena kepada kaum Samud? Dia start macam ni lah. Dia start main redup pokok hujan. Dia start main kilat. Tiba-tiba disusuli dengan batu daripada neraka Sijil. Nabi kata, jadi bila main ni, kita tak tahu nak turun tu apa. Bila turun-turun hujan, lega. Mana apa yang main ni, bukan apa yang main kepada kaum Lut. Dan bukan apa yang main kepada kaum Samud. Itu kesimpulan kepada paragraf tu. Kemudian, last sekali dia kata, maki angin apa hukumnya? Kata Syafi'i radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Safwan, bersabda Nabi SAW, la tasubbur rih wa'udzu billahi min syarriha. Janganlah kamu maki akan angin dan minta berlindunglah sekalian kamu dengan Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan angin itu. Bila main angin kuat, jangan duk maki dia. Minta Allah lindung kita kalau angin ni nak bawa kejahatan. Itu yang kita kena buat. Tidak boleh maki dia. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk fi salatil kusuf. Iaitu cerita tentang macam mana sembahyang gerhana. Dia ada dua, satu sembahyang gerhana matahari, dia ada satu sembahyang gerhana bulan. Lepas daripada tu tuan-tuan, insya-Allah kita ada lagi satu kuliah juga. Lagi satu kuliah lagi. Mungkin kita akan habis tentang sembahyang gerhana tu sajalah. Lepas tu dia mai sembahyang khauf. Sembahyang khauf sembahyang takut. Dalam medan perang dia ada cara sembahyang dia. Yang tu mungkin kita ringkas baca hadis dia saja. Sebab kurang berkenaan dengan kita. Lepas dia main tajuk-tajuk yang penting-penting. Iaitu sujud Al-Quran. Dia panggil fi sujudil Quran. Sujudil Quran ataupun sujud tilawah. Ataupun dipanggil sujud sajdah. Apa cerita dia? Pasal berlaku di satu masjid di daerah kita baru ni. Jadi di satu masjid tu depa confuse tentang sembahyang subuh bagi jemaat ni. Dia confuse. Dia kata subuh bagi jemaat, sembahyang baca surah sajdah. Jadi itu imam, hak jadi imam pagi tu, dia hafal surah sajdah ni. Tapi ialah doa hafal sendiri. Bila tolak naik depan, dia ketang. Itu satu hal lain pula. Jadi bila dia naik jadi imam, sembahyang subuh bagi jemaat, dia baca surah sajdah. Tapi dia baca ayat 1 sampai 5. Surah sajdah ada berapa ayat? 30. Ayat sajdah ayat yang ke berapa? 15. Dia baca ayat 1 sampai 5, dia sujud sajdah. Kan? Itu dia panggil confused. Jadi, bila dia sujud, makmum belakang ni dia duduk. Dia nak dikir barat lah semua. Nak dikir barat ni, dia sujud, kita nak sujud ke tak ke? Selalu orang tak sujud masa ni. Tapi dia sujud. Dia jadi kutuk. Kan? Dia tanya, macam mana Ustaz kata? Lah, hampa faham tak yang kata sujud sajdah? Pasal apa? Sujud tu pasal apa? Adakah kerana baca surah sajdah? Ataupun kerana baca ayat sajdah? Itu kena faham. Bukan semata-mata baca surah sajdah. Jadi saya kata baca surah sajdah 5 ayat pun tak apa boleh sujud. No. Kita jumpa tu. Tang ayat sajdah tu kita disunatkan sujud. Kata. Oh panjang lah. Kata. Dah tu hampa macam mana? Itu kacau. Kata cerita panjang lah. Panjang tu jadi macam mana? Panjang-panjang sungguh lah. Ada yang terjun sujud ikut tu imam. Dengan ingat kata kalau silap tanggung lah yang punya pasal. Pun ada. Lagu duk tetapi start motor balik pun dah. Balik sembahyang di rumah pun dah. Ini tajuk yang akan datang. Dia akan menjelaskan benda ni. Supaya tak jadi dah drama kartun ini. Tak boleh jadi macam tak boleh. Kemudian dia main tajuk fi khurujin nisa ila masjid. InsyaAllah kita baca. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Nas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim.
إن الإنسان إلى الله اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.